fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati semua, sudah pasti siapapun juga yang melakukan kesalahan, yang terlibat kesalahan, salah laku jenayah, apalagi yang melibatkan rasuah, perlu dikenakan tindakan undang-undang. Sebelum dikenakan tindakan undang-undang, kena siasat dulu. Tetapi siapapun juga, pencuri, penyakau duit kerajaan, duit rakyat ini perlu dikenakan tindakan undang-undang. Nah, saudara-saudara, baru-baru ini saya mendapat satu maklumat. Saya tidak pasti ia benar ataupun tidak, tapi kalau kita pikir secara rasionalnya, secara rasional, kalau yang bersalah itu, siapapun juga yang bersalah perlu dikenakan tindakan undang-undang. Satu sumber yang saya dapat, artikel daripada scoop.my berita, rumah Tan Sri diserbu SPRM. Nah, ini pasti mengejutkan kepimpinan-kepimpinan politik. Siapa Tan Sri itu? Mari kita sama-sama di dalam artikel ini. Rumah Tan Sri diserbu SPRM. Siasatan libatkan bekal kenderaan kerajaan. Artikel pada 19 Januari. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menyerbu kediaman seorang ahli perniagaan bergelar Tan Sri pagi tadi bagi siasatan berhubung dakwaan rasuah perolehan membekal dan mengurus fleet kenderaan kerajaan Malaysia. Sumber memberitahu Scoop ia merupakan kesinambungan kepada siasatan SPRM sejak Julai tahun lalu. Turut diserbu beberapa syarikat berkaitan bagi melengkapkan siasatan SPRM ini. Pada 2020, Ketua Setiausaha Perbendaharaan ketika itu, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahid, memaklumkan sejak 30 Oktober 1993, konsesi fleet kenderaan kerajaan Malaysia telah diuruskan sebuah syarikat sendirian berhad milik Tan Sri tersebut melalui perjanjian konsesi antara kerajaan Malaysia dan syarikat berkenaan. Perjanjian tersebut telah tamat pada 31 Disember 2018. Namun, tegas Ahmad Badri, bagi menguruskan fleet kenderaan kerajaan pada masa hadapan, kerajaan telah memutuskan supaya syarikat konsesi dipilih secara request for proposal RFP yang dilaksanakan secara terbuka. Dengan kata lain, tidak ada tender terhad atau pemberian tender secara terus diamalkan. Sementara itu, pengarah kanan bahagian siasatan SPRM, Datuk Seri Hishamuddin Hasim, ketika dihubungi Scoop mengesahkan tindakan SPRM itu. Beliau bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai perkara tersebut. Dalam pada itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, turut mengesahkan serbuan dilakukan di kediaman ahli perniagaan tersebut bagi siasatan lanjut. Namun ketika dihubungi Azam dan Hishamuddin, bagaimanapun enggan mengulas lanjut kerana siasatan masih dijalankan. Bagaimanapun, Tan Sri yang dimaksudkan adalah sekutu rapat bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin yang turut sedang disiasat SPRM berhubung sumber kekayaannya. Nah, di dalam artikel daripada Scoop juga menyatakan Tan Sri yang dimaksudkan adalah sekutu rapat bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin yang juga sekarang ini sedang disiasat berkaitan sumber kekayaannya selepas menara Ilham disita. Nah, saudara-saudara, adakah Tan Sri yang diserbu ini, rumah Tan Sri yang disebut SPRM ini yang dikatakan adalah sekutu rapat bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin ini adalah Tan Sri yang kita kenal, yang memang menjadi Tan Sri yang terkenal di Malaysia. Nah, saudara-saudara, persoalannya, kalau artikel ini benar daripada Scoop, kalau benar ini pasti satu serbuan yang mengejutkan. Dan ini pasti satu kejutan baru lagi untuk Daim Zainuddin, karena dikatakan Tan Sri itu adalah sekutu rapatnya.
Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda? Kita menantikan siapa identiti Tan Sri ini. Siapakah identiti rakan sekutu Dayam Zainuddin ini? Kalau kita lacak Mahathir pun, Mahathir bukanlah Tan Sri, beliau adalah Tun Dr. Mahathir. Tapi saudara-saudara, apa komen Anda? Anda boleh komen di bawah. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Terima kasih kerana masih setia di dalam channel ini. Saudara-saudara, hari ini saya ada menerima ataupun saya mendapat maklumat yang pasti menggemparkan seluruh kepimpinan politik di Malaysia. Baru-baru ini ataupun sebelum ini kita mendengar nama Tun Dayam Zainuddin. Namanya disebut-sebut kembali oleh orang ramai selepas Menara Ilham yang dipercayai milik Tun Dayam Zainuddin disita oleh SPRM. Nah, selepas itu timbul banyak persoalan. Adakah Tun Dayam Zainuddin ini benar-benar bersalah? Sekiranya memang ada salah laku yang dikesan oleh SPRM. Satu maklumat saya dapat daripada Facebook page Prajurit Bangsa, kekayaan Tun Dayam yang dicemburui. Sosok bergelar Tun Dayam ini bukan sesuatu yang asing dalam lipatan sejarah politik negara. Ditambah pula, Tun Dayam mempunyai hubungan yang erat bersama Tun Mahathir. Baru-baru ini SPRM telah menyita Menara Ilham milik Tun Dayam. Yang paling laju memberi reaksi tentang isu ini adalah Tun M. Keakraban mereka memang tidak dapat dinafikan. Sitaan SPRM juga dibuat hasil daripada siasatan lama yang telah dijalankan selepas berlakunya pendedahan Pandora Papers kepada umum. Sebelum saya meneruskan, persoalan yang timbul juga saya rasa adalah selepas Menara Ilham milik Tun Dayam Zainuddin disita SPRM berkaitan dengan siasatan lama yang telah dijalankan selepas berlakunya pendedahan Pandora Papers. Adakah selepas ini Tun Mahathir juga akan terlibat ataupun akan mengalami situasi yang sama, yaitu penyitaan aset? Itu menjadi persoalannya. Dalam maklumat daripada Facebook page Prajurit Bangsa, Tun Dayam didapati telah melanggar Seksyen 38 dalam kurungan 5 Akta SPRM 2009. SPRM telah memberi notis awal agar Tun Dayam bertindak mengisytihar harta. Keengganan Tun Dayam berbuat demikian akhirnya menyebabkan SPRM menyita bangunan berkenaan. Persoalannya, mengapa Tun Dayam tidak mahu mengisytiharkan hartanya? Sebesar dan semasyhur apakah kekayaan beliau? Nah, ini yang kita nantikan. Sekaya manakah Tun Dayam Zainuddin? Dalam laporan Pandora Papers, aset RM141 juta dimiliki oleh keluarga Tun Dayam. Beliau juga dikatakan memiliki RM65 bilion aset di Bursa Malaysia. Tak cukup dalam negara, beliau juga mempunyai bank di Switzerland dan 14 bank di seluruh negara. Soal Prajurit Bangsa. Jika kekayaan yang dimiliki ini adalah kejayaan beliau sebagai tokoh korporat atau ahli perniagaan, ia sepatutnya diisytiharkan. Mengapa Tun Dayam memilih untuk menyembunyikan? Sebab itu kenyataan penafian isteri Tun Dayam selepas memberi keterangan di pejabat SPRM tidak kuku dan tidak masuk akal. Isteri beliau mendakwa Tun Dayam dianiaya kerana memiliki kekayaan. Peliknya, kekayaan yang tidak diisytiharkan. Secara logik, ia sudah pun menimbulkan keraguan dan syak prasangka. Kalau betul hasil kekayaan tersebut diperolehi secara sah, ia sepatutnya diisytiharkan. Kekayaan Tun Dayam ini memang tidak mampu lagi disembunyikan. Tindakan SPRM berbuat demikian adalah tindakan tepat dan masih lagi berlunaskan perundangan. Bayangkan, di saat kanak-kanak lain memiliki peranti dan alat permainan, anak kepada Tun Dayam sudah menjadi pemilik firma kepulauan Virgin Britain pada usia 9 dan 12 tahun. Anda boleh lihat di dalam Facebook page Prajurit Bangsa. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe.